Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, kali ini saya dan sahabat-sahabat saya akan memberikan sedikit perkongsian. Jadi perkongsian kami kali ini ialah Nabi-Nabi Ulul Azmi. Sebagaimana kita semua tahu, sebagai umat Islam adalah wajib bagi kita untuk beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Dan ia juga merupakan rukun iman yang keempat. Tapi adakah kita tahu ataupun kenal salah-silah hidup mereka, kepribadian mereka ataupun pahit manis perjuangan mereka dalam menegakkan agama Allah? InsyaAllah, dengan perkongsian kali ini dapat sedikit sebanyak bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan berkenaan Nabi-Nabi Ulul Azmi. Nabi dalam Islam ialah merujuk kepada orang yang diberi wahyu, dan Nabi terakhir yang menerima wahyu ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi mana-mana orang yang hidup selepas zaman Nabi Muhammad SAW dan mengaku bahawa ia menerima wahyu, sudah terang lagi bersuluhlah bahawa orang itu menipu dan juga sesat. Ulul Azmi pula adalah gelaran yang diberikan kepada Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi dan istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Di antara 25 orang Rasul, hanya 5 orang sahaja yang terpilih untuk menerima gelaran Ulul Azmi. Jadi, boleh dikatakan Rasul-Rasul yang menerima gelaran Ulul Azmi adalah golongan yang limited edition. Dan 5 orang Nabi tersebut ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi kali ini saya akan memberikan sedikit perkongsian berkenaan Nabi Nuh dan juga salah satu kisah dari hidupnya. Nama Nabi Nuh ialah Nuh bin Lamik bin Mutawashilak bin Khanuk bin Yazid bin Malayim bin Qanin bin Anush bin Adam alaihissalam. Pendapat sejarawan mengatakan Nabi Nuh dilahirkan di antara kota Nahrawan dan juga Kufah. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak, iaitu Ham, Sam, Yafat dan Kan'an. Anak-anak Nabi Nuh semua beriman kecuali Kan'an. Nabi Nuh menjadi Nabi ketika berumur 480 tahun. Nabi Nuh juga merupakan manusia pertama yang membina bahtera. Dan Nabi Nuh merupakan Nabi ketiga selepas Adam dan Idris, serta keturunan ke-9 Nabi Adam AS. Seterusnya, saya akan menceritakan perjuangan Nabi Nuh dalam menyebarkan ajaran Allah kepada kaumnya. Kaum Nabi Nuh terkenal dengan kejahilan dan juga jauh menyimpang dari jalan Allah. Malah mereka juga menyembah patung-patung yang dianggap Tuhan. Dan perbuatan mereka itu adalah dengan meniru dari perbuatan nenek moyang mereka yang terdahulu. Dan mereka pada ketika itu memang yakin seyakinnya bahawa patung itu adalah Tuhan mereka. Dan tidak terkecuali juga isteri serta seorang anak Nabi Nuh iaitu Kan'an turut terpengaruh dengan ajaran yang sesat itu. Tetapi Nabi Nuh pada ketika itu terhindar dan tidak mengikuti ajaran sesat mereka. Dalam situasi seperti yang saya katakan tadi, Allah telah mengutuskan Nabi Nuh AS untuk membawa ajaran ilahi ini kepada kaumnya. Maka bermulalah kisah pahit manis perjuangan Nabi Nuh dalam menegakkan ajaran Allah SWT. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 23 maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, kerana sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pada masa itu, manusia mempunyai umur yang panjang, dan Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi Nabi ketika umurnya 480 tahun. Dan sepanjang usianya, Nabi Nuh berdakwah kepada kaum kerabatnya serta ahli keluarganya tanpa pernah lelah. Lama Nabi Nuh berdakwah, tetapi sebahagian kecil saja kaumnya yang dengar dan ikut kepada ajarannya. Dan pengikut-pengikut Nabi Nuh ini terdiri daripada orang-orang yang biasa saja, bukan daripada orang-orang kaya. Sedangkan ramai yang sesat itu daripada orang-orang kaya. Dan sebab itulah juga orang-orang yang sesat ini tidak mahu untuk mendengar ajaran Nabi Nuh dan mereka menganggap darjat mereka tidak setara. Seterusnya, ada pemimpin-pemimpin kaum kafir ini menyuruh Nabi Nuh supaya tinggalkan pengikut-pengikutnya yang terdiri daripada orang-orang hina. Barulah mereka akan mengikut ajaran Nabi Nuh. Dan mentah-mentahlah ditolak oleh Nabi Nuh. Maka selepas dari kejadian itu, pemimpin kafir rasa tercabar
kerana Nabi Nuh tidak endahkan pemerintahan mereka. Lalu mereka terus menentang ajaran Nabi Nuh. Apabila mereka derhaka kepada Allah, maka sudah tentulah Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Tetapi dengan angkuhnya, mereka minta Nabi Nuh agar Allah menyegerakan azab itu. Maka Nabi Nuh kemudian mendapat petunjuk dari Allah dan diperintahkan agar membangun bahtera yang besar di puncak bukit. Dan bahtera tersebut dibina dengan pengikut-pengikutnya. Disebabkan sumber tenaga yang terhad, dan untuk membina bahtera yang besar itu telah memakan masa yang amat lama. Dan ketika itu, kesabaran Nabi Nuh diuji lagi, di mana kaumnya memandang pekerjaan Nabi Nuh itu sebagai pekerjaan orang gila. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya tidak ada seorang pun di antara mereka yang hidup di muka bumi ini, kerana mereka mampu untuk menyesatkan orang-orang lain. Ketika Nabi Nuh berusia 600 tahun, dan pada ketika itu bahtera tersebut telah siap dimina, maka Allah telah mengutuskan Nabi Nuh supaya bersiap-siap. Seketika itu, langit pun turunlah hujan yang sangat-sangat lebat, serta air-air juga keluar daripada bumi. Lalu Nabi Nuh serta pengikut-pengikutnya terus masuk ke bahtera yang mereka bina. Nabi Nuh juga telah memindahkan haiwan-haiwan secara berpasangan ke dalam bahtera tersebut. Tidak ada satu ekor pun yang tertinggal. Kaum Nabi Nuh pada masa itu heran melihat kelakuan Nabi Nuh. Seketika kemudian, air hujan terus turun dengan lebat dan derasnya, serta kaum Nabi Nuh mula sedar bahawa mereka perlu mencari tempat perlindungan, kerana tempat tinggal mereka akan ditenggelami air. Tidak lama kemudian, air terus naik sehinggalah bahtera Nabi Nuh terangkat. Ketika itu, kaum Nabi Nuh telah ramai yang terumbang-ambing di dalam banjir besar. Tidak terkecuali juga anak Nabi Nuh, iaitu Kan'an. Nabi Nuh melihat anaknya terkapai-kapai, dan sebagai seorang ayah, sudah tentu akan merasa sedih dan hiba dengan keadaan anaknya. Dalam keadaan berikut, Nabi Nuh telah menyuruh anaknya supaya bertaubat dan mengikuti segala ajaran Allah. Namun dengan angkuhnya, Kan'an menolak permintaan ayahnya, lalu tenggelamlah Kan'an di dalam lautan banjir. Sesiapa pun pada hari itu tidak ada yang mampu menyelamatkan diri, kecuali Nabi Nuh dan juga pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Allah. Setelah bencana tersebut, maka bermulalah kehidupan manusia yang kedua selepas generasi Nabi Adam AS. Nabi Nuh terus memperjuangkan ajaran Allah kepada kaumnya. Tempoh lamanya Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya ialah selama 5 abad lamanya, iaitu sehingga Nabi Nuh berumur 950 tahun. Maka berakhirlah salah satu kisah perjuangan Nabi Nuh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hikmah dari kisah Nabi Nuh yang dapat kita jadikan pengajaran ialah hubungan antara manusia terjalin kerana persamaan kepercayaan, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan juga pengikut-pengikutnya. Dan pendirian tersebut lebih erat daripada ikatan darah, seperti apa yang telah terjadi kepada Kan'an, itu anak Nabi Nuh sendiri, yang mati lemas kerana ingkar kepada ajaran Allah. Maka dalam pengertian inilah dapat difahami firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya para mukmin itu bersaudara. Sekian perkongsian saya pada kali ini. Nabi Isa AS merupakan seorang Nabi dan juga seorang Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Apakah itu Ulul Azmi? Ulul Azmi merupakan satu gelaran yang diberikan kepada para Rasul yang memiliki kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh ketabahan dan kesabaran mereka yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah, iaitu Islam. Nabi Isa atau Isa ibni Maryam dilahirkan tanpa bapa. Kelahirannya adalah dengan tiupan Ruhul Kudus, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat Jibril ke dalam perut ibunya, iaitu Maryam. Nabi Isa AS dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa mukjizat, iaitu dapat menghidupkan burung dari tanah, dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan makanan daripada langit dengan permohonannya, serta dapat berkata-kata ketika waktu kecil. Setelah Nabi Isa AS membesar, Nabi Isa AS menjadi seorang Nabi dan juga seorang Rasul.
Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebuah kitab yang dinamakan Injil. Nabi Isa alaihissalam seperti nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menegur manusia apabila melakukan kemungkaran. Antara kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Isa alaihissalam adalah mereka melakukan penyelewengan ke atas kitab Taurat, yang mana mereka seringkali menokor tambah kitab Taurat sesuka hati. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Isa alaihissalam menegur mereka ke atas perbuatan mereka. Lalu mereka berasa tidak puas hati dengan teguran Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka merancang dan bersepakat untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam serta membunuhnya. Apabila Nabi Isa alaihissalam dikejar oleh kaumnya untuk ditangkap dan dibunuh, Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat Nabi Isa ke langit yang kedua. Jadi, siapakah yang ditangkap oleh kaum Nabi Isa itu? Ulama mengatakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, seorang Yahudi yang ditukarkan mukanya kepada muka Nabi Isa alaihissalam, dan dialah yang ditangkap serta dibunuh oleh kaum Nabi Isa alaihissalam. Pendapat yang kedua, ada seorang murid Nabi Isa alaihissalam yang ditukarkan mukanya kepada muka Nabi Isa alaihissalam, dan dialah yang ditangkap serta dibunuh. Sehingga kini Nabi Isa alaihissalam masih lagi berada di langit yang kedua dan umurnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesetengah ulama berpendapat bahawa umur ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit ialah berumur 33 tahun. Jadi sekarang umur Nabi Isa adalah 33 tahun. Okey, seterusnya, selain Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga merupakan salah seorang Nabi, salah seorang Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan Nabi ke-6 yang wajib kita ketahui. Nama sebenar beliau ialah Ibrahim bin Azar. Kenapa baginda digelar sebagai Ulul Azmi? Okay, gelaran ini diberi disebabkan baginda kesabaran baginda yang tinggi dalam menghadapi ujian Allah. Baginda dilahirkan di dalam kalangan masyarakat yang jahiliyah dan mensyirikkan Allah. Masyarakat tersebut yang terdiri daripada kerajaan Babylon yang dikatakan diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud ni merupakan seorang raja yang zalim dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi ada seorang budak lelaki masuk ke biliknya dan memijak mahkota dia. Lepas tu lalu Raja Namrud ni pergi berjumpa dengan ahli nujum. Menurut ahli nujum tersebut, akan ada seorang lelaki yang bakal lahir dan merampas tahta Raja Namrud. Mendengar akan berita buruk tu, Raja Namrud memerintahkan supaya kesemua bayi pada ketika itu dibunuh. Dengan kuasa Allah, ibu Nabi Ibrahim sempat menyembunyikan diri di sebuah gua sehinggalah sampai waktunya Nabi Ibrahim dilahir. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali kepada masyarakat dan dia melihat masyarakat pada ketika itu semuanya menyembah patung. Lalu dia berfikir, di manakah Tuhan sebenarnya? Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan dan bintang pada waktu malam. Lalu dia bertanya, adakah ini Tuhanku? Namun bulan dan bintang itu ternyata menghilang pada waktu siang. Dan Allah pun berfirman dalam surah Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Yang bermaksud ketika malam telah gelap,
dia melihat sebuah bintang lalu berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dan dia berkata, "Saya tidak suka kepada benda yang tenggelam." Pada ayat 77 pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Sejak saat itulah Nabi Ibrahim yakin bahawa berhala-berhala tersebut, bintang, bulan tu bukanlah Allah. Pada suatu hari, Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebahagian besar masyarakat dia. Lepas tu Nabi Ibrahim tidak mengikuti mereka dengan alasan dia sakit. Lepas tu kemudian Nabi Ibrahim pergi ke tempat penyembahan berhala tu, lalu dia menghancurkan kesemua berhala-berhala tu kecuali seekor berhala yang paling besar yang terdapat di situ. Lalu Nabi Ibrahim meletakkan kapak tersebut pada satu patung besar. Setelah beberapa hari, Raja Namrud mengetahui bahawa semua berhalanya rosak. Lalu dia murka dan bertanya siapakah yang melakukan semua ini. Kebetulan salah seorang pengikut dia tu kebetulan tidak pergi bersama Raja Namrud. Lepas tu pemuda tersebut kata bahawa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Lalu Nabi Ibrahim pun dipanggil untuk menghadap Raja Namrud. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." Lepas tu mendengar jawapan tu, Raja Namrud semakin marah lalu berkata, "Siapa lagi? Kalau bukan engkau, bukankah engkau yang berada di sini semasa kami pergi, dan bukankah engkau yang membenci berhala-berhala ini?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku rasa berhala besar tersebutlah yang menghancurkannya. Sebab kapak tu masih berada pada patung besar tu." Raja Namrud membantah Nabi Ibrahim dengan berkata, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu." Lepas tu mendengarkan hal itu, Nabi Ibrahim pun berkata dengan tegas, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Lalu mendengar pernyataan Ibrahim tu, para pengikut dia baru tersedar dan berfikir bahawa Tuhan yang mereka sembah selama ini tu tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar dan tidak dapat bergerak. Namun Raja Namrud ni semakin murka dengan Nabi Ibrahim. Kerana geram dan kesal, Raja Namrud memerintahkan para tenteranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan sangat berat. Nabi Ibrahim kemudiannya dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan dengan besar sekali sebagai bahan bakar, dan masyarakat bergotong royong memungut kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim diikat dan diletakkan di tengah-tengah tumpukan kayu. Lalu Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Lalu api tersebut telah padam dan Nabi Ibrahim selamat tanpa sedikit pun luka.
Okey, sejak saat itulah pengikut Raja Namrud ni berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim. Selain dari peristiwa tersebut, banyak lagi ujian-ujian yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim. Antaranya ujian untuk mendapatkan zuriat selama bertahun-tahun. Dan selain itu, setelah mendapat zuriat pula, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan isteri dan anaknya, Nabi Ismail yang pada masa itu masih bayi, di padang pasir yang kering kontang. Sekali lagi Allah menolong baginda ni dengan hadirnya, dengan terbitnya air Zam-Zam dari hentakan kaki Nabi Ismail. Seterusnya, apabila Nabi Ismail ni meningkat dewasa, sekali lagi Nabi Ibrahim dan isterinya diuji oleh Allah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya Ismail. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi contoh keteguhan iman baginda. Dan melalui peristiwa ini juga Islam mensyariatkan umatnya melakukan ibadah korban. Ibadah korban adalah cara dan kaedah terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga adalah satu ukuran takwa kita kepada Allah. Berikut merupakan antara contoh-contoh peristiwa yang menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim ini sangat taat kepada perintah Allah. Walau apa pun yang diperintahkan oleh Allah, dia berjaya laksanakan kerana untuk mentaati segala perintah Allah. Marilah sama-sama kita menginsafi diri kita yang lemah ini untuk sentiasa mentaati perintah Allah, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS yang sentiasa mentauhidkan Allah tanpa menyekutukannya. Sekian. Nama sebenar Nabi Musa adalah Musa bin Imran dari keturunan Yaqub bin Ishaq. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Nabi Musa wafat di tanah ni dan mempunyai sebanyak 2 orang anak. Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak namanya disebut di dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 136 kali. Beliau termasuk Nabi yang mendapat gelaran Ulul Azmi kerana kesabarannya yang tinggi dalam menghadapi dan berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Okey, pada masa pemerintahan Fir'aun, negara Mesir ni sebuah negara yang kaya, namun rakyatnya hidup dalam keadaan sengsara. Masyarakat yang paling menderita ialah Bani Israel. Mereka jadi kuli yang dipekerjakan secara paksa oleh Raja Zalim, iaitu Fir'aun. Fir'aun memperlakukan mereka sebagai hamba suruhan. Bani Israel hidup dalam keadaan ketakutan, menderita dan dicekam rasa takut. Mereka berharap Tuhan mendatangkan seorang pemimpin dari kalangan mereka supaya pemimpin tersebut dapat mengeluarkan mereka dari kesengsaraan. Doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pemimpin yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Musa adalah putera Imran bin Kahat bin Lawi bin Yaqub. Ibunya bernama Yukabat. Datang kepada Fir'aun beberapa ahli nujum islamnya. Seseorang di antara mereka berkata, "Paduka Raja Mesir yang mulia, perkenankan kami untuk menyampaikan sesuatu yang amat penting dalam ramalanku." Maka Fir'aun pun berkata, "Apakah yang kau telah lihat dalam ramalanmu? Adakah kabar gembira untukku?" tanya Fir'aun kepada ahli nujum. Maka ahli nujumnya menjawab, "Justru sebaliknya yang hamba lihat, wahai Paduka, menurut perhitungan ramalanku akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan singgasana Paduka. Kelak ia akan sangat berpengaruh, ia akan menggulingkan kekuasaan Paduka dan tidak mengakui Paduka sebagai Tuhan yang harus disembah di bumi Mesir ini." Fir'aun merasa sangat terkejut mendengar ramalan itu. Dia merasa terancam. Saat itu juga Fir'aun terfikir untuk membunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang baru lahir
titah raja sombong dan zalim itu segera dilaksanakan oleh para pembantunya. Akibatnya, rakyat terutama dari golongan Bani Israel semakin terancam. Kekejaman mereka itu diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 4, iaitu sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenangnya di bumi Allah dan menjadikan penduduk berpecah belah dan menindas golongan daripada mereka, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Musa tidak tenteram. Dia merasa takut jika suatu hari nanti orang-orang Fir'aun akan membunuh anaknya. Dalam keadaan bingung dan rasa takut, Yokabad terus berdoa kepada Tuhan agar bayinya diselamatkan. Tuhan Maha mendengar. Allah lalu mengilhamkan kepadanya agar menghayutkan bayinya itu ke dalam sungai ini dalam sebuah peti. Diberi kabar supaya tidak bersedih kerana bayinya akan dikembalikan kepadanya. Tuhan juga mengilhamkan ke dalam kalbu Yokabad bahawa puteranya itu akan menjadi pemimpin Bani Israel. Dia akan diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti. Diiringi doa dan tetesan air mata, peti itu pun dihanyutkan ke hilir. Kota itu pun menyangkut di sebuah pohon tak jauh dari istana Fir'aun yang menghadap ke sungai Nil. Saat itu isteri Fir'aun Asiyah kebetulan sedang mandi. Siapa menemukan bayi di peti itu. Isteri Fir'aun itu berasa tenang melihat bayi itu. Dia ingin mengambil bayi itu untuk dipelihara. Dengan kasih sayang Allah, akhirnya Musa selamat dari ancaman penyembelihan Fir'aun. Maka setelah Nabi Musa mula menginjak usia remaja, beliau lari dari istana dan saat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepadanya di Bukit Sinai dan memerintahkannya agar beliau bersama saudaranya sendiri iaitu Nabi Harun alaihissalam untuk menemui Fir'aun di istananya dan berdakwah kepada Fir'aun kerana Fir'aun sudah melampaui batas ini bahawa dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan seseorang di tangannya sendiri. Sementara para pengikutnya membenarkan pula apa yang dikatakan Fir'aun akan ketuhanannya. Maka Musa pun pergi ke istana dan berdakwah menyampaikan ajaran kepada Fir'aun tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa telah menunaikan perintah Allah agar berdakwah kepada Fir'aun. Namun Fir'aun dengan kesombongannya telah menolak ajakan Nabi Musa AS dan saudaranya Harun. Mereka berdua pun keluar dari istana tanpa membawa hasil. Mulai saat itulah Fir'aun sentiasa memusuhi Nabi Musa AS dengan pelbagai cara, termasuk mengumpul tukang sihirnya yang terbaik saat itu untuk mengalahkan dan sekalian ingin membunuh Nabi dengan sihir-sihirnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai rencana yang lebih hebat dari Fir'aun. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah berupa sebuah tongkat yang dapat digunakan untuk melawan Fir'aun dan para pengikutnya. Tongkat Nabi Musa dapat menjelma sebagai ular yang besar yang memakan semua ular-ular para penyihir Fir'aun. Mukjizat itu ialah mukjizat Nabi Musa juga, ia adalah dapat membelah lautan dan dengan tongkat itu pula dapat mengeluarkan 12 mata air dengan pukulan tongkatnya ke arah tanah. Peristiwa ini kemudiannya membuat para tukang sihir Fir'aun itu banyak yang beriman kepada Nabi Musa AS kerana tampak oleh mereka bahawa apa yang diperbuat oleh Musa bukanlah sihir. Mengetahui para penyihir Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, maka Fir'aun merasa terpukul dan membuatnya semakin marah kepada Nabi Musa dan para pengikut beliau. Apalagi setelah diketahui oleh Fir'aun bahawa Nabi Musa telah berhasil mengeluarkan kaum Bani Israel yang tadinya berada di dalam benteng dan beratus-ratus tahun telah menjadi hamba Fir'aun, dibawa Nabi Musa keluar kota Mesir pada malam hari. Maka Fir'aun beserta bala tenteranya mengejar Nabi Musa. Dengan mukjizatnya, Nabi Musa pun membelah laut menjadi dua untuk menyeberangi lautan. Akhirnya Nabi Musa berada di tepi lautan merah. Namun Fir'aun dan tenteranya tidak sempat untuk berada di tepi lautan dan kemudiannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian keterangan Al-Quran tentang peristiwa yang sangat dahsyat bagaimana lautan yang sangat luas dan sangat dalam itu bisa terbelah menjadi dua. Namun demikian jika Allah menghendaki untuk menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat ini sahaja cerita saya mengenai kisah Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini merupakan nabi terakhir di dunia.
baginda merupakan pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan seorang rasul bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini. Sesungguhnya Nabi Muhammad merupakan satu anugerah dan kurniaan ilahi kepada umat manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus lagi benar. Sedikit berkaitan dengan biografi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda lahir pada Subuh Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Masihi di rumah Abu Talib di Mekah Al-Mukarramah. Nama bapa baginda yakni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibu baginda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Dan pengasuh pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Barakah Al-Habasyiyah yang digelar sebagai Ummu Aiman, yakni hamba perempuan kepada bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu susuan yang pertama adalah Suwaibah, yakni hamba perempuan kepada Abu Lahab, dan ibu susuan yang kedua adalah Halimatun Sa'diyah. Berkaitan dengan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran, yakni Khadijah binti Khuwailid, Sa'udah bin Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah bin Umar, Ummi Habibah, Hindun binti Umayyah, Zainab binti Jaishi, Maimunah binti Harith, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dan Zainab binti Khuzaimah. Dan seterusnya, anak-anak baginda Rasulullah SAW, yang mana dari kecil lagi kita sudah biasa hafal lagu anak-anak Nabi, anak-anak Nabi ni, yakni Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Dan sedikit berkaitan dengan sejarah baginda Rasulullah SAW bermula pada usia 5 tahun, di mana pada usia 5 tahun ini berlakunya peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang telah dilakukan oleh 2 malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam dada beliau, dada baginda. Kemudian pada usia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa. Kemudian baginda dipelihara oleh Ummu Aiman, yakni hamba perempuan kepada bapa Rasulullah SAW. Kemudian pada usia 8 tahun, datuknya pula, yakni Abdul Muttalib, meninggal dunia dan baginda dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Kemudian pada usia 9 tahun, ada juga setengah riwayat mengatakan pada usianya 12 tahun, baginda bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib pergi bermusafir ke Syam dengan urusan perniagaan. Kemudian pada usia 20 tahun, baginda terlibat dengan peperangan Fijar, dan mana Ibnu Hisham dalam kitab Sirah menyatakan pada ketika itu usia baginda Muhammad SAW berumur 14 ataupun 15 tahun. Kemudian pada usia 25 tahun, baginda bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Sa'diyah. Perjalanan ke Syam itu ditemani oleh Maisarah, yakni lelaki suruhan Khadijah. Baginda Rasulullah SAW bersama-sama dengan Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa dengan Amr bin Asad, yakni bapa saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang pada ketika itu berusia 40 tahun. Dan kemudian ketika baginda berusia 35 tahun, telah berlaku banjir besar yang melanda kota Mekah dan meruntuhkan dinding Kaabah. Kemudian berlakunya pembinaan semula yang dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah pada ketika itu. Dan Rasulullah SAW telah diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asal, sekaligus meredakan pertelingkahan yang berhubung perletakan batu tersebut. Kemudian pada usia baginda Rasulullah SAW pada ketika usianya 40 tahun, baginda Rasulullah SAW telah menerima wahyu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi Rasul dan Nabi terakhir pada akhir zaman.
Dan ketika baginda Rasulullah SAW berusia 53 tahun, baginda telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah dengan ditemani oleh sahabat baginda yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhir sekali pada ketika usia 63 tahun, baginda telah wafat di Madinatul Munawwarah yakni pada hari Isnin bersamaan dengan 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, yakni 8 Jun 632 Masihi. Sepanjang periwayatan hidup baginda Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW telah menerima banyak mukjizat. Antaranya adalah yang pertama adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang mana telah disebut di dalam Al-Quran bahawa mukjizat yang berupa kitab ini telah diberikan kepada 4 Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat yang kedua adalah membelah bulan. Ianya terjadi di mana saat-saat orang kafir menentang Muhammad SAW untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Lalu Nabi Muhammad menunjukkan tangannya ke arah bulan. Kemudian dengan izin Allah, bulan itu terbelah menjadi 2. Di sini saya sertakan pesanan terakhir baginda Rasulullah SAW. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kata yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kamu kepada 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Demikianlah sedikit perkongsian yang berkaitan dengan Nabi yang mendapat gelaran Ulul Azmi, yang mana setiap Nabi itu diberikan keistimewaan yang tersendiri. Semoga perkongsian ini mampu menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasul SAW dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak, InsyaAllah. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.